Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah fi Abdul Muiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tuan-tuan, bertemu kita kembali dalam jilid pertama, iaitu di dalam kitab Mitrajul Fawatih. Ajaz Hasbullah, Masya Allah, sudah hadir. Rindu Kak Jeff. Jeff tak ada. Nanti kena adjust lah tu Jeff. Daurah Ustaz tu insyaAllah. Ya, kita berada pada muka surat berapa ya? Dalam kitab bab berpegang teguh kepada bab sabitnya azab kubur. Bab sabitnya azab kubur. Kita berada di muka surat berapa? Kita berada di muka surat berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majaza amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Ya, sekarang kita berada di muka surat 392, iaitu pada hadis yang ke-132 bracket nombor 8, iaitu hadis yang ke-8 di dalam bab yang keempat pada Kitabul Iman, iaitu bab sabitnya azab kubur. Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Ketangisan Sayyidina Utsman ketika menziarahi kubur. Macam mana Sayyidina Utsman menangis ketika menziarahi perkuburan. Wa an Utsman radhiyallahu anhu annahu kana idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatuhu faqila lahu tuzkarul jannah wan nar fala tabqi wa tabqi min hadha faqala inna rasul sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwala manzilin min manazilil akhirah fa in najah minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Qala wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu manzaran qattu illa al-qabr afdha'u minhu. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa qala Tirmizi hadza hadisun gharibun. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa apabila beliau berhenti di perkuburan, beliau singgah sekejap di perkuburan, beliau akan menangis sehingga basah janggutnya. Maka ia ditanya kenapa beliau menangis. Tuan pernah mendengar tentang syurga dan neraka. Tuan tidak menangis pun bila dengar perkhabaran syurga dan neraka. Tuan tak menangis pun. Mengapa pula Tuan menangis apabila melihat tanah perkuburan ini? Maka Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan yang pertama daripada persinggahan akhirat yang lain. Persinggahan akhirat yang lain. Ini pertama akhirat kita kan. Bila akhirat berlaku, bila kematian kita.
Jika seorang itu berjaya, maka apa yang selepasnya akan menjadi mudah baginya. Dan jika seorang itu tidak berjaya di situ, maka apa yang selepasnya akan menjadi lebih susah dari itu. Para rawi berkata, dan Rasulullah SAW bersabda, aku tidak pernah melihat mana-mana pandangan pun yang lebih mengerikan daripada azab kubur. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmizi berkata hadis ini riwayatnya gharib. Penerangan, Sayyidina Osman dikatakan mengenai beliau apabila berdiri di atas kubur, beliau akan menangis. Sayyidina Osman ni bila menziarahi kubur dan berhenti sekejap kat kubur, beliau akan menangis sehingga janggut dia basah. Sayyidina Osman ialah di antara asyarah mubasyarah, iaitu sahabat yang 10 orang di dunia ini Allah Subhanahu wa taala telah jamin syurga kepadanya. Di dunia lagi Allah sebut sahabat-sahabat ni akan masuk syurga. Jadi sepatutnya beliau tak menangislah. Sepatut beliau tak menangis, tapi keadaan iman beliau tu kerana perasaan takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu beliau menangis. Beliau takut dengan amalan beliau, tapi beliau berharap kepada rahmat Allah. Jadi beliau nak beri pengajaran pada orang-orang lain. Jadi sebab itu beliau menangis di perkuburan, kerana beliau berkata perkuburan ni persinggahan pertama untuk menuju ke alam akhirat. Persinggahan kita yang pertama untuk menuju alam akhirat. Jika kita bahagia, bahagialah. Penentunya jika kita celaka dan derita, wa'iyyazubillah, minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka celaka dan bahagialah seseorang tadi. Asyarah mubasyarah itu siapa? Mereka ialah sahabat, iaitu sahabi atau sahabatlah, yang dijamin syurga oleh Nabi. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda mengenai asyarah mubasyarah, anna Sa'id bin Zaid وحدثه في نفر أن رسول صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان وعلي والزبير وطلحة والعبد الرحمن وأبو عبيد الله وسعد بن أبي وقاص قال فعد هؤلاء 9 فسكت عن العاشر فقال القوم ننشدك الله يا أبا أعور من العاشر قال نشدتموني بالله أبو أعور في الجنة rawahu Tirmizi. Mereka ialah di antaranya Sayyidina Abu Bakar, asyarah mubasyarah, iaitu khalifah yang 4, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ni sepupu Nabi SAW. Sayyidina Zubair bin Awam bin Awam ni sepupu Nabi SAW. Dia adik sebelah mak tu, sepupu Nabi. Dia tak ke mana pun, dekat-dekat je orang. Sayyidina Talha, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sayyidina Sa'id bin Zaid. Sayyidina Sa'id bin yang ketujuh tu Sa'id bin Zaid lah yang meriwayatkan hadis inilah. Mereka dijamin akan ke syurga, akan tetapi disebabkan ketakutan yang melampau menyebabkan Sayyidina Osman tidak teringat akan jaminan tersebut. Terlupa dia kerana takut sangat. Perasaan yang mencengkam, takut tu terlupa. Ada dalam hadis menyatakan bahawa setiap orang tiada yang terkecuali pasti akan dihimpit oleh kubur. Sebab itu beliau menangis. Maksudnya nanti akan datang hadis, setiap orang pasti akan dihimpit oleh kuburnya sekali. Setiap kita ni kena himpit masuk dalam kubur. Nanti akan datang hadis yang akan menceritakan bahawa setiap orang bila mati akan dihimpit oleh kuburnya sekali. Kena try juga sekali. Takutnya. Yang takut tu kena try juga. Setiap kita ni akan mati dan akan dihimpit oleh kubur sekali. Bila kubur atau nak himpit tu, Allah subhanallah. Moga Allah SWT selamatkan kita daripada himpitan yang dahsyat. So hadis tu akan datang nanti. Tiada pandangan yang menakutkan di dunia ini lebih daripada kubur. Semua kita akan ke sana nanti.
cepat atau lewat sahaja, pasti kita akan ke kubur, yang ini kita akan ke barzah. Dan setiap orang akan ke barzah apabila tiupan sangkakala yang pertama, tadi, setiap orang akan ke barzah. Sebab akan mati sebelum tiupan sangkakala kedua, lebih kurang 40,000 tahun nanti. Allahu Akbar. Berdoa selepas pergebumian mayat. Jadi disunatkan juga apabila kita menanam jenazah dan kita berdoa. Kan kita pergi, kita tak ada tahlil sikit, lepas tu kita doa untuk si mati. Wa anhu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu wa an Utsman radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafni mayyiti wa waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum thumma salu lahu bitasbih fa innahu al-'am yus'alu, rawahu Abu Daud. Allahu Akbar. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi apabila selesai mengembumikan mayat, maka baginda akan berdiri pada bahagian atas kepala. Duduk bahagian atas kepala bila mayat diletakkan dan dikebumikan. Ditutupnya, diratakan tanah. Mohon, maka baginda akan berdiri pada bahagian kepala mayat lalu berkata, mohonlah keampunan. Maknanya mintalah keampunan, berdoalah, mintalah keampunan untuk saudara kamu, kemudian mohonlah baginya keteguhan kerana qaul sabit, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli sabit, yang kita kata mohon keteguhan kerana sesungguhnya orang ni sekarang sedang diuji oleh Allah SWT, iaitu disoal oleh Allah, disoal oleh malaikat. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Mendengar, setiap orang akan disoal di dalam kubur nanti. Setiap daripada kita akan disoal oleh malaikat dalam kubur nanti. Oleh itu Nabi beristighfar. Nabi kata astaghfiru, mohonlah keampunan kepada si mati tadi. Jadi Nabi tadi beristighfar untuk orang yang dikebumikan. Berdoa, beristighfar, berdoa kepada orang yang dikebumikan tadi. Amalan Nabi apabila mayat selesai dikuburkan, baginda akan berdiri pada bahagian kepala mayat tadi. Baginda duduk atas kepala mayat. Oleh itu sebab itu disunatkan untuk kita beristighfar dan berdoa bagi mayat sesudah perkebumiannya. Bila ustaz kita yang paling besar di madrasah Raiwin tu, ustaz kita yang paling besar, iaitu Maulana Zahir Shah rahmatullah alaih. Kalau di kalangan jemaah-jemaah tidak kenal sangat Maulana Zahir Shah, beliau membaca Hayatus Sahabah pada setiap malam. Beliau adalah ketua madrasah yang paling besar sekali, Maulana Zahir Shah. Orangnya simple je, macam patan je. Kalau tuan-tuan pergi tengok, kalau musim sejuk dia pakai kurta, jubah, kot itu. Dia jalan pegang tasbih besar, janggut merah, perlahan-lahan jalan. Kadang-kadang kan orang duk menyapu yang khidmat, dia kata Babaji, Babaji. Dia panggil Maulana Zahir Shah tu Babaji. Baba macam pakcik-pakcik tua biasa je. Dia kata, Babaji, lalu sikit kami nak sapu. Dia kata, oh baik. Saya bangun. Tuan nak sapu nanti, saya bangun. Dia kata, Maulana Zahir Shah rahmatullah alaih. Maulana Zahir Shah ni sahaja kalau Haji Abdul Wahab dia bayan panjang, tak berhenti-henti. Kadang-kadang suatu ketika Haji Abdul Wahab di markas Raiwin kita zaman tu, dia akan bayan subuh, tapi kadang-kadang dia bayan juga malam markas, malam Jumaat dia bayan. Kadang-kadang majma' oleh kerana musim sejuk yang begitu ramai, 60-70 ribu. Dan 60-70 ribu ni kita nak bagi dia makan. Kita nak bagi makan 60-70 ribu. Tuan-tuan bayangkanlah berapa lama nak bagi makan. Haji Abdul Wahab kadang bayan tu sampai pukul 10 malam tak berhenti lagi. Alah, kita kata sepatutnya pukul 8 tu dah berhenti dah. Daripada 6.30 maghrib, pukul 6, 6.30 dah bayan dah. So pukul 8 berhentilah ni. Pukul 10 tak berhenti lagi. Pukul 9 tak berhenti lagi. Panjang sangat untuk bayan. Kita risau dah. Kita dah khidmat ni, nak bagi makan pelajar, nak bagi makan tetamu-tamu, kena buka peringkat demi peringkat. Kalau Nizamuddin dia tak nampak sangat.
tempat yang besar. Tapi Nizamuddin pun ramai, tapi tempat yang sikit, tak nampak sangat. Tapi Raiwin kan kita tempat yang luas, jadi nampaklah orang ramai. Kami masak roti 3 tan satu hari. Kami masak capati 3 tan satu hari. Pelajar-pelajar akan buat capati 3 minggu sekali. So kita spesialis lah dalam buat capati. Dalam buat capati 3 tan sehari. 3 tan sehari. 3 tan sehari kita orang masak. 3 tan. Zaman tahun 80-an tu, akhir tu, kita pakai tangan lagi. Kita pakai macam pembakar roti besar tu. Kita masukkan dengan tangan besi tu. Kayu dan besi dah tot sekali keluar 20 biji. Kita buat dari 2 pagi sampai 8 pagi baru selesai 6 jam. Kita ada 3 grup untuk makan pagi. So kita buat 3 tan sehari, 3,000 kilo sehari. 3,000 kilo sehari. Markas tu dalam 10 hektar je, tak besar sangat. Tapi padang istimewa tu besar. Jadi Maulana Zahir Shah ni, Masya Allah, Maulana Zahir Shah ni orang tak kenal dia. Dia baca ayat tu sahabah je. Allahu Akbar. Jadi yang boleh hentikan Maulana Zahir, yang boleh hentikan Haji Abdul Wahab Bayan ni seorang saja, Maulana Zahir Shah rahmatullah alaih. Jadi kita kata, tak ada orang lain lah. Siapa yang boleh hentikan Haji Wahab Bayan ni? Kita nak bagi makan ni, majmuk dah lewat ni. Kita orang jemaah kita masa tu tengah kena serve. So kita beritahu Zumaidar jemaah tu, tak ada orang lain boleh hentikan. Haji Abdul Wahab tengah bayan, tengah jos tu, tak ada orang lain yang akan hentikan kecuali Maulana Zahir Shah rahmatullah alaih. Maulana Zahir Shah rahmatullah alaih akan berhenti. Jadi kita pun bagi tahu ke Maulana kata orang majmuk tak makan lagi. Majmuk tak makan lagi. Allahu Akbar. Majmuk tak makan lagi. Saya kata apa? Dia pun tulis satu surat kecil je. Surat kecil je. Tulis surat kecil. Dia pun bagi. Siapa nak sampaikan? Haji buat dekat mimbar. So ada kawan kita yang kena kenal juga, kena kenal khidmat-khidmat, semua orang yang khidmat ni akan sampaikan. So dia sampaikan, dia tengok mana kita kata surat kecil ni, surat kecil kita panggil perca je kecil je, surat kecil perca ni. Kata mana daripada Maulana Zahir Shah. Haji Wahab tengok Maulana Zahir Shah, pap tutup, suruh turun terus. Suruh turun terus, tak berhenti terus bayar subhanallah bihamdi terus terskil lalu. Sebab Maulana Zahir Shah je boleh berhenti kan. Kalau tuan-tuan perasan lah, bila kita nak masuk bilik Haji Abdul Wahab, kita akan temui satu bilik dulu kecil depan itu, iaitu bilik Maulana Zahir Shah rahmatullah alaih. Maulana Ihsan Damat Barakatuhum berkata, Maulana Zahir Shah, beliau adalah ibu kami semua dan beliau adalah bapa kami. Beliau bersifat seorang ibu dan beliau bersifat seorang bapa. Maulana Zahir Shah dia kahwin 2. Dan anak dia daripada isteri kedua, anak sulung dia daripada isteri kedua, nama dia Hassan. Dan dia sejemaah dengan kami, dengan saya lah, jemaah saya tu. Kita final year 97. Dia satu jemaah dengan kami. Lah. Tapi kami buat final year 97, kami ke Lahore untuk pergi ke Jamiah Ashrafiyah. Sebab tu guru kami tu tidak, guru-guru hadis kami yang Sahih Sittah tu bukan daripada guru-guru Raiwin. Kami Syekh Musa Rahani Bazi, Sufi Sarwas rahmatullah alaih, Sufi Sarwas, lepas tu Maulana Abdul Rahman Ashrafi, itu guru-guru kami yang mengajar di Ashrafiyah lah. Dan saya berkhidmat kepada Syekh Musa 1 tahun terakhir tu, dan saya berkhidmat kepada Syekh Bukhari dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi bila hari terakhir kami berperiksa, kami periksa madrasah dulu, baru kami periksa wifaful madaris. Kami akan periksa untuk habis daurah hadis, kami akan periksa soalan daripada madrasah masing-masing dulu sebelum kita orang masuk wifaful madaris, soalan centralized untuk seluruh Pakistan dalam dauratul hadis. Jadi ada madrasah yang tak ambil bahagian, ada madrasah yang ambil bahagian dalam wifaqul madaris ni. Jadi hari Khamis kami selesai periksa, imtihan kami selesai dah, habis dah. Esok hari Khamis tu pagi tu kami selesai, tengah hari kami balik ke markas Raiwin. Dan selepas Jumaat, hari Jumaat pagi dan selepas Jumaat kita makan bersama Maulana.
Kita pergi, kita habis dah berdaurah hadis. Budak-budak daurah hadis dalam lebih kurang jemaah kita 60 orang, 65 orang. Kami dibahagikan kepada 3 madrasah, iaitu di Jami' Ashrafiyah Lahore, di Qasmi Ulum Multan, dan di Khair Mudaris Multan. 2, satu di Khair Mudaris, satu sebahagian pergi ke Khair Mudaris Multan, dan sebahagian pergi ke Qasmi Ulum Multan juga, dan kami ke Lahore. Sama di antara 16 orang, saya 16 orang bersama dengan lain 15 ke Lahore. So habis kita imtihan tadi, kita berhimpun di madrasah. So kami yang Lahore dululah, yang Khair Mudaris ni tak ada lagi. So dia orang tak habis periksa lagi. Yang Qasmi Ulum pun tak habis periksa lagi. Kami yang di Lahore ni sudah habis periksa. So kami balik hari Khamis ke markas, dan kami Jumaat tu makan bersama Maulana. Maulana Sonok suka, Masya Allah. Maulana Sonok suka. Lepas tu pada malam Sabtu, hari Jumaat malam, habis tu hari last tu, dah anak-anak Maulana pun habis belajar dah bersama kita orang. Anak yang daripada isteri muda beliau tu, isteri kedua beliau. Jadi dia dah habis satu, nama dia Hassan. Maulana seronok lah, anak dia pun dah habis belajar apa semua sekali. Kita pun makan sekali dengan Maulana lepas Jumaat. Dan sebahagian kawan-kawan terus ada yang keluar setahun, sekali 2, 3, 4 orang. Saya nak ambil periksa Wifaqul Madaris, saya akan kejar ke madrasah. Jadi saya hari Jumaat selepas sahaja dengan Maulana makan dengan Maulana selesai, saya terus lagi ke Lahore. Saya terus pergi ke madrasah sebab hari Sabtu, hari Ahad tu saya akan ambil periksa. Saya akan ambil periksa Wifaqul Madaris. Jadi saya kejar. Saya terus lepas makan saya balik ke madrasah. Jadi Maulana pada malam tu baca Hayatus Sahabah. Maulana baca Hayatus Sahabah malam tu. Ni malam tu Maulana meninggal. Malam ni Maulana meninggal ni. Malam Sabtu tu Maulana meninggal. Hari Jumaat Maulana jumpa kami. Malam tu Maulana meninggal. Maulana sihat lagi, Masya Allah. Tapi orang tua uzur macam tu lah. Maulana meninggal malam tu. Lepas tu Maulana baca Hayatus Sahabah malam tu. Panjang baca Hayatus Sahabah malam tu. Maulana bagi nasihat panjang. Kawan-kawan kata macam nasihat terakhir. Maulana bagi nasihat, ghalibkan amal. Itulah amalan-amalan Maulana yang dia akan ceritakan pada Hayatus Sahabah. Jadi pukul 2 pagi Maulana sakit, Maulana tenat, dan Maulana meninggal sebelum subuh. Maulana meninggal sebelum subuh. Saya dah ada di Lahore dah masa tu. Saya tak sedar. Saya dengar cerita ni, kawan-kawan cerita je lah. Maulana meninggal sebelum subuh. Selepas subuh, semasa saya di Lahore, Nasir ni dia orang yang menjaga madrasah lah. Dia akan jaga kedatangan pelajar-pelajar. Nasir ni baik dengan saya, sebab saya orang yang pertama akan sampai kat madrasah. Untuk bila buka pukul 7 sebelum kelas tu, saya nak bagi tahu tuan-tuan saja je. Sebelum buka tu sepatutnya tak boleh nak cerita, tapi sebagai tahdis bin nikmat saya cerita. Sebab saya orang yang mula-mula masuk bila madrasah gate dibuka. Sebelum lagi 6.45 saya datang pukul 7, gate untuk dirasah. Kita panggil Darul Iqamah, tempat Darul Dirasah, tempat kita belajar syakul hadis, tempat kitab-kitab lain kita belajar. Dia ada satu tempat khusus, dan satu kawasan Darul Hadis ni memang kawasan khusus lah, tempat hadis, qala Allah, qala Rasul. Hari-hari saya masuk awal. Masa jemaah kami tu tak ramai tahun tu, dalam 100 lebih je. Biasanya di Darul Hadis biasanya 200 lebih pelajar-pelajar akan datang daripada seluruh tempat-tempat madrasah yang berlainan untuk masuk tahun akhir di situ. Saya akan datang 6.45, saya akan datang 6.40. Jadi Nasir tu dah tunggu dah 6.50 untuk ambil hadri. Dia tahu dah saya datang awal. Sebab saya datang awal, bila masuk bilik Darul Hadis tu, saya akan sapu. Setiap hari saya akan sapu. Sebab kan pelajar 200 orang, kadang-kadang makan gula-gula dia buang situ, plastik gula-gula, saya akan sapu. Sebenarnya dia ada tukang sapu untuk seluruh madrasah ni, tapi dalam bilik Darul Hadis ni saya conquer. Saya kata jangan sapu-sapu, saya sapu je. Saya bagi tahu ke tukang sapu tu, kau jangan sapu tau, aku nak sapu bilik ni. Okey, tukang sapu tu kata seronok lah. Dia kata tak, bilik kami besar, saya datang awal sedikit, saya akan sapu. Jadi Nasir ni dia kenal saya. Dia jumpa saya pun apa, saya lewat sikit kadang-kadang pun dia faham dah saya di kalangan orang yang awal. Jadi dia ketuk pintu saya pagi subuh. Lepas subuh dia ketuk pagi. Lepas main subuh dia mari ketuk. Kata Nasir ni jarang datang kat hostel budak-budak foreigner.
Dia mari ketuk, dia cari mana Husnul, mana Husnul. Dia ketuk pintu. Kok dia ketuk pintu. Dia kata Husnul. Sekarang Muhtamim Madrasah Maulana Ibadullah rahmatullahi alaih juga meninggal dah. Maulana Ibadullah Muhtamim, maknanya mudir lah. Kita Muhtamim tu mudir lah. Maulana Ibadullah ni anak kepada Maulana Mufti Hasan. Madrasah tu nama dia Madrasah Jami'ul Ashrafiyah. Jami'ul Ashrafiyah ni yang pengasas dia ialah Mufti Hasan. Mufti Hasan ni anak murid khusus kepada Maulana Ashrafi, sebab tu dia nama Jami'ah Ashrafiyah. Dia adalah murid khusus kepada Maulana ni Maulana guru kepada Maulana Jamshid tu, siapa dia tu? Maulana Ashraf Ali Tanwi. Sebab tu dia nama Ashrafi, Ashraf Ali Tanwi. Dan Mufti Hasan ni bani dia lah, pengasas kepada Jami'ah Ashrafiyah. Dia bubuh pun nama Jami'ah Ashrafiyah atas nama nama itulah Maulana Maulana Ashraf Ali Tanwi. So dia anak murid khusus Maulana Ashraf Ali Tanwi. Dia mufti dan dia mendapat khalifah semua sekali. Dan anak dia yang sulung Maulana Ibadullah. Maulana Ibadullah mengajar kita hadis apa dia tu, hadis dalam kitab terakhir, saya terlupa dah nama kitab tu pun, kadang-kadang terlupa. Dan Maulana Abdul Rahman Ashrafi mengajar kita Muslim dan Bukhari jilid 1. Dan anak dia seorang lagi iaitu Maulana Fadlur Rahim. Maulana Fadlur Rahim ni Maulana Fadlur Rahim ni mengajar kita kitab Nasai, bukan Nasai, Ibnu Majah. Beliau mengajar Ibnu Majah. Maulana Abdul Rahman, Maulana tu beliau mengajar Ma'aniul Athar, syarah Ma'aniul Asar. Syarah kepada kitab Ma'aniul Asar. Itu salah satu daripada 10 kitab di tahun akhir yang kami belajar, iaitu Maulana Ubaidullah. Maulana Ubaidullah kata Nasir, Husnul, jom kita ke Rahaiwin segera. Sembahyang subuh kita ke Rahaiwin, selepas zuhur kita akan ke Rahaiwin selepas zuhur. Sebab jenazah akan disembahyangkan selepas asar. Dia kata, lepas zuhur, kamu nak pergi dengan aku dengan kereta madrasah, sekali dengan Maulana Ibadullah mudir, jom sekarang. Dia kata, lepas zuhur. Dia dah ketuk pintu saya selepas itu. Saya nak paksa dia tu. Oh, saya pun dengar. Saya kata, siapa meninggal? Dia kata, Maulana Zahir Shah rahmatullah alaih sudah meninggal. Maulana Zahir Shah rahmatullah alaih sudah meninggal. Allahu Akbar. Maulana Zahir Shah dah meninggal. Saya kata, mana boleh meninggal? Semalam dia makan dengan kami selepas Jumaat. Dia kata dia mati pukul 2 pagi tadi. Allah, saya betul-betul berhati. Semalam sebab tu nampak ceria Maulana, saya kata. Saya kata, kalau nak pergi dengan kami lepas zuhur, dia kata. Mudir madrasah nak pergi lepas zuhur. Maulana Ibadullah akan pergi lepas zuhur, dia kata. Saya kata, tak apa, saya pergi sekarang juga. Saya kata, tak apa, saya tak perlu tunggu zuhur. Saya sekarang, saya siap, saya pergi ke Rahaiwin dulu, saya kata. Saya terus, bilik saya masuk bilik, saya siap barang, saya pun pergi terus ke Rahaiwin. Dia 40 km. Saya kena naik bas apa sebagainya. Saya pun terus ke Rahaiwin. Pergi tengok Maulana apa semua. Selepas Jumaat, Maulana dikebumikan. Masa kita bawa jemaah pergi ke kubur Rahaiwin tu kan, kita pergi Maulana Zahid Shah. Lepas tu Haji Abdul Wahab pun sampai. Bila Maulana Zahid Shah dikebumikan, tanah diratakan, Maulana Zahid Shah dikebumikan, Haji Abdul Wahab datang sebelum tu lagi. Abdul Wahab sampai juga di kubur. Sebab Haji Abdul Wahab akan hormat ke Maulana Zahid Shah rahmatullah alaih. Haji Abdul Wahab akan sampai kat kubur. So Maulana Ihsan sampai kat kubur juga. Lepas tu bila tanah diratakan, Haji Abdul Wahab kata, Ihsan, doa. Kan, istaghfiru. Sebenarnya nak cerita doa kat kubur tu, panjang cerita jadinya. Haji Abdul Wahab kata, mudir kami lah, Haji Abdul Wahab kata, Ihsan tu macam anak dia lah. Maulana Ihsan ni Maulana besar. Dia antara salah satu top 3 Maulana madrasah. Maulana besar kat madrasah, Maulana Zahid Shah rahmatullah alaih, Maulana Jamshid rahmatullah alaih, Maulana Nazrul Rahman yang mengajar kami tafsir. Maulana Nazrul Rahman dan Maulana Ihsan ni 4 ustaz yang besar-besar. Maulana Ihsan ni antara ustaz yang besar. Dan dia anak Haji Bashir rahmatullah alaih. Haji Bashir rahmatullah alaih ni Amir Sab Jemaah Pakistan. Amir Sab seluruh Pakistan. Haji Bashir, Maulana Ihsan, anak dia. Jadi Haji Abdul Wahab ni dengan Maulana Ihsan macam anak lah. Dia kata, Ihsan, doa. Maulana Ihsan pun doa.
Oh, Mona Ihsan doa. Mona Ihsan doa sampai satu tempat, satu mauqif. Kami tahu ni sebab masa tu mana ada masa tu ada phone aje lah, phone. Dan kita boleh rakamkan doa tadi. Kalau satu kawan kita rakam doa. Maka kata Haji Abdul Wahab, Ihsan doa. Ihsan doa. Hari ni kita dengar cerita pula dah. Ihsan doa. Mona Ihsan doa. Sampai satu jumlah, sampai satu ayat dalam doa tadi. Ya Allah, jenazah ini, Maulana Zahir Shah ini, beliau adalah bersifat ibu kepada kami. Beliau ayah kepada kami. Bila lafaz itu dikeluarkan, cuma menangis. Menangis kat kubur. Haji Abdul Wahab bila melihat keadaan situasi tadi, dia kata, Ihsan, sudahkan doa itu. Mana Haji manzal tu saya nampak sekarang tu. Suasana manzal tu keadaan yang berlaku di situ tu, yang saya lihat tu. Haji Abdul Wahab kata, Ihsan, sudahkan doa tu. Maknanya dia suruh sudahkan doa, jangan panjangkan lagi doa sebab nak kawal jemaah. Sebab pada masa tu jemaah sudah menangis di perkuburan. Tak bolehlah menangis kan. Tapi kalau menangis tu kerana tak dapat itu, tapi janganlah kalau cuma menangis banyak-banyak, tak bolehlah meratapi si mayat. Kita akan belajar nanti jilid keempat. Boleh tak meratapi mayat? Menangis meratapi mayat, tak boleh. Noha tak boleh. Tapi kadang-kadang Nabi SAW bila anak baginda Sayyidina Ibrahim radhiyallahu anhu meninggal, Nabi menangis. Sahabat kata, Tuan menangis juga ya Rasulullah. Dia kata, air mata seorang ayah mesti menangis. Menangis macam ni tak dilarang kerana tak boleh dikawal atas kesedihan. Cuma jangan melampau. Jadi oleh kerana ramai orang yang hadir dalam perkebumian tadi, jadi untuk menjaga suasana tadi, Maulana Manzur Rahman, tak Maulana Nazirul Rahman, Maulana Nazirul Rahman, Maulana Nazirul Rahman atas sekarang yang jadi ketua di Raiwan Tani sekarang. Allahu Akbar. Jadi nangis tu, Ihsan, sudahkan doa itu. Mana Ihsan tu, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terus doa, terus tinggalkan majlis supaya bersurau, jangan menangis di situ. Nak beritahu doa, doa. Tak tahulah kita nanti bila ke kubur nanti. So tinggallah. Saya pun lepas perkebumian Maulana, saya terus lari ke madrasah lah. Saya nak imtihan lagi, saya nak ambil peperiksaan Wifakum Madaris. Saya terus lari juga ke Lahore. Saya seorang je, saya buat kerja long ranger je. Naik bas pun gantung kat belakang je. Bas kan penuh tu, dalam tu dah penuh nak pergi ke Raiwan. Atas pun dah penuh. Di tepi-tepi tu aja saya bergantung kat situ aja. Ada dalam 40 km duk bergantung kat bas saja. Pergi ke Raiwan tu bergantung kat bas. Satu beg atas belakang bergantung aja. Tiap-tiap hari kalau pergi Raiwan, kalau nak cepat saya tak pergi ke bandar. Kalau bandar boleh naik van. Saya berhenti kat, dia panggil Yatim Khanah di situ. Yatim Khanah tempat persimpangan nak masuk ke Raiwan. Saya tunggu bas itu. Bas itu memang penuh dengan barang-barang orang kampung. Tak apalah, saya malah pergi, saya bergantung kat situ je. Bas sampai, saya duduk gantung kat situ je. Long Ranger sungguh hidup. Hidup Pakistan ni, hidup masa mengaji ni, Long Ranger. Tapi seronok. Allahu Akbar. Seronok masa kita belajar tadi, seronok. Alhamdulillah. Teringat zaman belajar, zaman kawan-kawan. Menangis seorang-seorang. Tak ada dah masa. Kerana masa telah berlalu. Ular besar dalam kubur. Ada ular besar dalam kubur. Allahu Akbar. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا تنحشه وتلدغوه حتى تقوم الساعة لو أن تنينا منها نفخا في الأرض ما أنبتت خضرا رواه الدرمي ورواه الترمذي ونحوه وقال 70 بدل 99.
Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 99 ekor ular besar akan diberikan tugas untuk mengazab orang kafir di dalam kuburnya. Untuk azab orang kafir dalam kuburnya. Oh, kurang dah. Cahaya dia kurang. Lampu dah habis bateri. Ular itu akan menggigit dan mematuknya sehingga hari kiamat. Jika ular itu menghemburkan bisanya ke bumi, pasti tidak akan tumbuh walaupun sepokok kayu pun, walaupun sepohon kayu pun tak akan tumbuh dengan bisa ular tadi. Bisa ular kubur ni. Yang kita cerita bab kubur tu kan, pagut sekali saja, patut je sekali je. Apa tu? Unta tu. Habis. Patut sekali saja habis, mati tinggal lentung, tinggal daging panggung selentung ular kubur ni. Imam Darimi dan Imam Tirmizi meriwayatkan seumpama dan berkata Imam Tirmizi berkata tempat 70 tu, tempat 99 tu diganti dengan 70 ekor. Ada riwayat kata Imam Tirmizi meriwayatkan 70 ekor. Dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam Darimi 99 ekor. Begitu, ada riwayat 70, ada riwayat 99. Riwayat di atas dihukumkan ke atas orang kafir. Maksudnya 99 ekor ni untuk orang kafir je. Akan dilepaskan 99 ekor ular atau 70 ekor ular. Sebutan bilangan hanya untuk menunjukkan banyaknya bilangan ular tadi. Banyak apa? Berpuluh-puluh ekor, beratus ekor ular, puluh ekor ular. Begitu. Banyak pun dalam bentuk puluhan lah, bukan ratusan lah. Hikmat 99 ekor ular tu kenapa? Kerana memungkiri nama Allah. Orang kafir kan dia tak beriman pada Allah dan dia mungkirlah nama-nama Allah dengan sifat-sifatnya, 99 Asmaul Husna tadi. Itu maksud ulama. Pendapat yang lain, 99 ekor ular dilepaskan untuk pembesar di kalangan orang kafir, banyak kufurnya, dan untuk golongan hak kecil-kecil ni, kafir-kafir kecil dilepaskan 70 ekor ular. Ibadat harta. Kita ada dua ibadat. Ibadat maliyah dan ibadat badaniyah. Satu perbahasan lah. Kita cerita bab sedekah jariah dulu. Dan amalan yang mana mereka yang memulakan, adakah ilmu fan tadi boleh termasuk dalam sedekah jariah atau man sanna sunnatan hasanatan. Jadi dalam konsep ibadat kita ada dua. Satu ibadat maliyah, ibadat yang kita guna dengan harta, maknanya zakat, haji, kita pergi kita guna harta, itu dipanggil ibadat maliyah. Satu lagi ibadat badaniyah, ibadat yang dilahirkan oleh badan, puasa, ibadat puasa dan ibadat-ibadat solat. Jadi bila si mati meninggal, boleh tak kita mengganti bagi pihaknya ibadat-ibadat tadi, sama ada ibadat maliyah atau ibadat badaniyah. Di situ ada perbahasan. Ada sebahagian ulama mengatakan ibadat badaniyah ni tak boleh sampai pada si mati. Ibadat maliyah boleh sampai pada si mati. Maknanya kita kerja bagi pihak si mati yang telah meninggal. Tapi kalau kita buat pahala, kita wirid, kita zikir, kita tahlil, kita bagi hadiah pada si mati, tak apa. Itu tak jadi masalah. Itu tak kira. Masalah sekarang ni, perbahasannya, adakah ibadat tu macam si mati, dia meninggalkan hutang puasa, dia meninggalkan hutang solat, dia meninggalkan, dia tak solat, maknanya dia berhutang lah solat tadi. Macam kita tak kerja, satu orang dia qada, dia meninggalkan solat zaman muda dia tadi, maka dia kena qada. Saya dah ceritakan bab qada panjang lebar dulu tu. Sebab tu saya kata orang yang banyak qada tu, dia tak boleh sembahyang sunat, dia kena sembahyang qada dulu. Jadi nanti siapa nak ganti kat dia? Tadi orang ibadat maliyah tadi, ibadat badaniyah tadi mengikut Imam Syafi'i, ibadat maliyah ke ibadat badaniyah sampai kepada si mati, kita buat bagi pihak si mati lah, maknanya kita sampaikan dia tu sebagai isalus sawab, menyampaikan pahala ganjaran. Bukan kita ganti bagi pihak dia tadi. Kalau dia tak semayang, kita ganti semayang dia, tak boleh. Semayang tak boleh sebab dia ibadat badaniyah. Tetapi puasa boleh. Puasa boleh untuk kita ganti kepada si mati yang telah mati. Sebab perbahasan di situ, adakah puasa boleh tak boleh? Jadi ada mengatakan puasa ni digantikan dengan fidyah.
Ada puasa Imam Syafi'i ada dua qaul dalam pendapat Imam Syafi'i. Satu qaul qadim Imam Syafi'i dan satu lagi qaul jadid Imam Syafi'i. Qaul qadim semasa Imam Syafi'i berada di Iraq. Imam Syafi'i berada di Iraq, dan qaul jadid sewaktu Imam Syafi'i berada di Mesir. Imam Syafi'i riwayat terakhir dia di Mesir. Dia meninggal di Mesir, Imam Syafi'i. Dan semasa dia di Iraq itu dia ada mengeluarkan fatwa, kita panggil qaul qadim. Qaul fatwa yang lama yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i semasa di Iraq. Dan qaul jadid ialah fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i semasa dia berada di Mesir. So situation dia berbeza di situ. Sebab tu kita ada qaul qadim, qaul lama dalam fatwa Imam Syafi'i, dan qaul jadid dalam fatwa Imam Syafi'i berada di Iraq dan di Mesir. Okey. Bagi pendapat kita tengok dulu. Bagi pendapat Imam Syafi'i rahmatullah alaih di dalam bab ibadat maliyah dan ibadat badaniyah ni. Maka ibadat maliyah iaitu ibadat badaniyah. Ibadat badaniyah ni tak sampai. Maknanya kita ganti bagi pihak si mati. Faham? Kita ganti benda yang ditinggal, kefarduan yang ditinggalkan oleh si mati. Satu lagi kita buat zikir tahmid tahlil tu, yang kata jemaah golongan satu lagi kata tak sampai tahlil ni, bid'ah ni tahlil ni. Kita kata tak isali sawab, kita menyampaikan ganjaran pahala. Dan kita bahas ada bab kubur tu, batang yang segar tu pun boleh mendoakan pada si mati. Takkanlah orang hidup ni tak boleh doa pada si mati. So kita dah bahaskan benda tu tak jadi masalah. Biarlah dia nak kata tak sampai ke bid'ah ke, dia tak tahu. Cuma jangan kita tetapkan hari ke-40, hari ke-100. Itu tak boleh lah, salah lah. Kita buat hari-hari kita nak sampaikan, tak jadi masalah. So permasalahan sekarang ialah ibadat badaniyah mengenai puasa. Boleh tak kita ganti bagi pihak si mati? Qaul jadid Imam Syafi'i mengata tak boleh. Tak boleh ganti puasa. Cuma puasa itu, tapi puasa itu dia ada dua, qaul qadim dan qaul jadid. Saya kata qaul jadid dulu. Qaul qadim kata boleh. Qaul qadim kata boleh kita puasa bagi pihak si mati. Qaul jadid kata Imam Syafi'i kata tak boleh. Imam Syafi'i kata tak boleh. Boleh ganti sebagai kafarah. Boleh ganti dalam bentuk bentuk fidyah. Kafarah pula, bentuk fidyah. Maksudnya si mati tu, lalu kita kiaskan kepada hukum Syekh Fani, orang tua yang tak mampu berpuasa, maka kita fidyahkan bagi pihaknya. Sudah dia tua sangat dah, tak mampu berpuasa. Minal hazam, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal hammi wal hazan. Wal hazam ni kita minta, Nabi suruh kita minta pertolongan daripada hazam, tua bangka, tua umur panjang tapi tak boleh nak buat apa dah. Tak macam mayat hidup lah. Jadi Nabi juga mahu berlindung, jangan minta doa panjang, minta sihat sepanjang hayat. Kita kena minta sihat sepanjang hayat. Jangan kita minta umur panjang. Umur panjang ni tua-tua buat apa, tak boleh nak buat apa dah. So Nabi pun mohon perlindungan minal hammi wal hazam. Hazam tu mana tua yang tak boleh menjadi manfaat lagi dah. Okey. Jadi di situ Imam Syafi'i kata dalam qaul jadid beliau, dalam qaul jadid Imam Syafi'i ialah beliau kata tak boleh. Beliau kata tak boleh. Cuma boleh ganti dengan fidyah. Tapi setelah kita lihat balik dan perbahasan ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan oleh kerana muafiq dengan hadis, sebab hadis kata puasa boleh ganti bagi pihak si mati. Dan kita juga memakai qaul qadim Imam Syafi'i. Banyak tempat, ada beberapa tempat yang mana dalam mazhab kita, dalam fatwa dalam mazhab kita, kita pakai kepada qaul qadim mazhab Imam Syafi'i. Qaul qadim kepada mazhab Imam Syafi'i. Kita bolehlah, maknanya kita bagi pihak, kita ganti bagi puasa bagi pihak si mati. Okey, ibadat maliyah, ibadat harta lah, boleh sampai kepada si mati. Begitu juga ibadat badani boleh, atau pahala ibadat yang dihadiahkan kepada si mati. Itulah kita dah perbahasan tu, saya tak sentuh lagi sebab kita akan sentuh di dalam tempat bab yang lain. Mu'tazilah mengatakan, golongan Mu'tazilah kata ibadat harta ke ibadat badani ke tak sampai belaka pada si mati. Mereka berdalilkan wa anna laisa lil insan illa ma sa'a. Dalil ayat Quran juga ni. Golongan Mu'tazilah kata, dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seorang melainkan balasan apa yang diusahakan. Jadi apa yang orang tu usaha dah dia bawa, orang lain tak boleh usahakan.
wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Jadi, dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi orang melainkan balasan yang telah dia usahakan. Tak boleh dia tak dapat balasan ganjaran dah apa yang dia usahakan. Jadi jamhur ulama telah membahaskan tentang ayat ini, dan mereka mengatakan, jamhur ulama mengatakan ayat ini merujuk kepada iman. Kalau tak ada iman memang tak boleh bantulah, tapi kalau ada iman boleh bantu. Jadi apa yang diusahakan itu maknanya ialah iman. Kalaulah satu orang tu mati dalam tak beriman, maka kita tidak boleh memohon keampunan pada mereka, yang mana telah kita ceritakan. Maknanya Nabi Ibrahim minta doa keampunan pada bapanya, yang mana Allah SWT telah larang. Tak apa, bagi siapa yang dia terpaksa bekerja, dia teruskanlah, dia boleh dengar selepas ini. Tapi mereka yang ni nanti kita buat, itu tak apa, kita faham, tuan-tuan, kita faham. Okey. Jadi jika tiada iman, maka amalan-amalan itu tidak akan memberi manfaat kepada si mati. Maknanya kita tak boleh berdoa lah untuk si mati yang mana mati dalam kekufuran tadi. Okey. Itu khair. Jadi setiap jenazah akan dihimpit oleh kuburnya. Ingat ni, mari dah hadis ni. Setiap orang kena himpit kat kubur dia masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd ibn Mu'az hina tuwfi. فلما صلى عليه رسول صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وصوي عليه سبها رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه. Rawahu Ahmad. Ajib. Pasal ketiga, Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri jenazah Sayyidina, maknanya keluar bersama Rasulullah untuk pergi menghadiri jenazah. Jenazah siapa? Sa'ad bin Mu'az. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az ialah ketua Aus. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ketua Khadraj di Madinah. Nanti kita baca terjemah dia dulu. Okey. Apabila Nabi selesai mengimami solat jenazah ke atasnya dan jenazah telah diletakkan di kuburnya, Nabi sembahyang jenazah untuk dia, Nabi letak kat kubur, Nabi masukkan dia dalam kubur dan diratakan kubur tersebut, maka mulalah tanah diturunkan untuk diratakan tanah tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap tasbih kepada kami. Nabi kata, Subhanallah. Panjang Nabi. Maka bila kami dengar Nabi berkata Subhanallah, kami pun sabbahna tawila. Kami pun tasbih juga. Subhanallah. Panjang. Rasulullah mengucap tasbih, lalu kami pun mengucap tasbih dengan panjang. Subhanallah. Kemudian baginda bertakbir, lalu kami pun bertakbir. Tak katalah sabahan tawilah, takbir yang panjang. Nabi pun kata Allahu Akbar. Kami pun kata Allahu Akbar. Dikatakan kepada baginda, ya Rasulullah, kenapa Tuan? Ditanya kepada Nabi, kenapa Tuan mengucap tasbih kemudian bertakbir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur telah mula menghipit ke atas hamba yang soleh ni. Orang baik pun kubur hipit juga. Tak lepas peluang kubur ni. Kita setiap orang ni kubur ni sahabat ni. Nabi kata kubur telah mula menghimpit ke atas hamba yang soleh ini. Nabi tengok kubur mari. Mari nak himpit dah. Sehingga Allah melepaskannya. Sehingga Allah melepaskan baginya. Sebab Nabi kata Allahu Akbar. Subhanallah. Kubur berhenti sekejap. Terbuka balik. Tak jadi nak himpit mayat tadi. Allahu Akbar. Itu sahabat. Di Madinah ada dua kaum yang besar, iaitu kaum Khadraj dan Aus.
Orang Khadraj ialah Sa'ad bin Ubadah. Kita dah cerita macam mana Sa'ad bin Ubadah telah membuat keputusan pada Bani Quraizah masa peperangan Khandaq. Saya dah cerita, saya minta selalu sebab peperangan Khandaq nanti kita belajar jilid 8. Saya dah cerita dah sedikit pada tuan-tuan. Jadi Bani Quraizah pula. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ni nanti kita akan belajar dalam kitab Taharah tadi. Beliau mati dipanah oleh jin. Sa'ad bin Ubadah ni mati dipanah oleh jin sebab beliau pergi buang air. Nabi kata dah, kalau pergi ke hutan jangan buang air dalam lubang. Mungkin ulama kenapa tak boleh buang air dalam lubang? Kerana ada serangga-serangga yang kecil, kalau kena najis kita, kena air kencing kita, matilah dia. Tapi kalau lubang tu musuh yang tradisi iaitu ular, habis kita dipagutnya. Tapi takut ular pun tak, serangga pun tak. Siapa? Rumah jin. Rumah jin. Sa'ad bin Ubadah dia pergi kencing dalam lubang tu rumah jin. Marahlah jin, kacau rumah dia. Maka jin telah panah dia. Qatalna Sa'ad bin Ubadah ramina bisahmin. Kata, mari suara selepas Sa'ad bin Ubadah dipanah, mari suara, kami telah membunuh qatalna Sa'ad bin Ubadah. Kami telah bunuh Sa'ad bin Ubadah. Sebab apa? Ramina bisahmin, kami bunuh dia dengan panah. Kata jin. Sebab apa? Oh, dia kecing rumah kita. Sebab tu ya betul Ustaz Nguaset kita, bukan Nguaset kita, betul jin, dia lubang jin. Ini ada cerita dia nanti. Nanti daurah nanti di daurah nanti ada daurah kita bertaharah. Tuan-tuan kena masuk daurah lah. Kita bertaharah tu tuan-tuan kena masuk daurah. Sebab daurah, dalam kita bertaharah kita buat daurah, kita tak buat umum. Cuma kita bersolat, kita akan buat pengajian umum. Ada tempat dalam jilid kedua. Kita sekarang dah daurah kan, 2 hari kita dah daurah. Jadi pada mereka-mereka yang ada di sini, bolehlah masuk daurah di situ dalam kitab bertaharah. Kitab bertaharah saya buat personal sikit untuk daurah sebab kita nak habiskan cepat kan. Tuan-tuan nak habiskan cepat. Kalau kita buat umum ni 6-7 tahun baru habis kitab ni. Jadi kita nak target dalam pembelajaran kitab Mishkat kita 6,000 hadis ni dalam 3,5 tahun atau 3 tahun. Pergi-pergi pun 4 tahun lah. Kalau kita buat pengajian umum gini, setiap hari ni dia makan tahun jugalah. Dia akan jadi 9, 7, 8 tahun. Sebab tu saya buat daurah tu personal sikit, nak percepatkan. Sebab ramai kawan-kawan kita nak sanad ni. Jangan lupa ya, InsyaAllah ada rezeki, panjang usia, InsyaAllah tuan-tuan akan dapat sanad. Jangan risau, tak apa InsyaAllah. Tapi nanti tapi video di daurah tu saya akan videokan, dan mana tuan-tuan boleh dapatkan lah. Ada sedikit pembayaran lah terhadap video-video daurah tadi. Yang daurah tu saya akan buat video dan ada dapat pembayaran sedikit lah. Okey, kita habiskan cerita ni dah. Jadi sabbahna tawilah. Jadi Sa'ad bin Ubadah adalah ketua Khadraj. Sa'ad bin Mu'az adalah ketua Aus. Ini ketua Aus ni mati ni. Sa'ad bin Mu'az. Hadis dia di belakang sikit, himpitan kubur. Jadi kita kena compare hadis ni dengan hadis belakang ni, kena baca dua-dua baru dia serentak makna dia. Okey. Sabbahna tawilah. Bila Nabi kata subhanallah, sahabat pun kata subhanallah. Panjang pula. Tasbih zamanan tawila, iaitu dengan tasbih yang panjang. Jika dianggap sebagai zaraf, maka Nabi bertasbih agak panjang. Selepas itu barulah Nabi bertakbir, takbir yang panjang juga. Cuma kabarna, rawi berkata, tidak mendatangkan perkataan tawila kerana memadai pada sebelumnya. Arab ni dia suka pendek. Dia nak suka gunakan bahasa tu tak berjela-jela. Maka tawilna dah kata dah pada sabbahna, maka kabarna tak perlu lagi kata tawila. Dia nak short form kan sikit, pendek. Patut sebenarnya bila dah subhanallah panjang, Allahu Akbar pun perkataan yang panjang diucapkan oleh Nabi dan sahabat. Allahu Akbar. Jadi sabbahna tawila jika dianggap sebagai zaman yang panjang, iaitu Nabi bertasbih dengan agak panjang.
Selepas itu barulah Nabi bertakbir dengan takbir yang panjang. Selepas kabarna, rawi tidak mendatangkan lagi perkataan tawilna. Okey. Tawilah kerana memadai pada sebelumnya untuk meringkaskan ayat tadi atau sentence dan jumlah tadi. Okey. Dengan keberkatan tasbih Nabi, maka Allah melepaskan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az daripada himpitan kubur. Oh, terlepas kubur ni. Tak lepas siapa kan, baik ke? Orang tak baik macam kita semua ni, dia tak lepas, dia himpit. Setiap orang pasti akan dihimpit oleh kuburnya sekali. Gerung. Allahu Akbar. Kerana itulah Nabi bertakbir untuk menzahirkan kegembiraan. Sebab tu Nabi kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi takbir. Sebab bila kata subhanallah tu, kubur berhenti, terbuka balik. Allahu Akbar. Kan kita kan bila tuan-tuan lah, bila saya cerita pelat-pelat, Allahu gitu. Allahu Akbar, bukan Allah lah. Nanti ada orang kata tak ada makna pula Allahu tu. Allahu Akbar lah. Panjang berzikir Allahu dengan Allahu Akbar pun berbalah bergaduh. Tak faham aku. Kerana itulah Nabi bertakbir untuk menzahirkan kegembiraan. Nabi menzahirkan kepada kegembiraan, untuk zahirkan kegembiraan. Sebahagian ulama pendapat semua ahli kubur pasti dihimpit sekali, sebagaimana diberitahu dalam hadis yang akan datang, dhammatan, sekali himpit. Dhammatan, dalam hadis ni ada riwayat dhammatan, sekali himpit. Cuma himpitan itu berbeza untuk orang kafir dan orang Islam. Cuma himpit tadi berbeza. Lega bunyi beza tu, lega. Oh, lega sungguh. Ulama, terima kasih pada ulama. Dia bahaskan pada perkataan dhammatan. Dhammatan ni tanwin. Tanwin ni untuk takfif. Dalam riwayat tadi, dalam riwayat belakang tadi, dhammatan tu dia tanwin. Tanwin tu untuk ta'zim, tanwin untuk berat, atau tanwin untuk takfif. Tanwin untuk takfif. Dhammatan tadi dua, dipanggil masdar. Masdar yang menunjukkan hay'ah, keadaan himpitan, dan masdar menunjukkan marrah, iaitu bilangan himpitan. Dhammatan ni sekali himpit, dhammatan ni takfif, makna himpit dengan kasih sayang. Macam mana himpit ibu yang mendodoi anaknya. Lega kalau anggap macam tu, lega kita. Himpit juga. Orang baik ni kubur himpit juga, tapi himpit macam mana seorang ibu mendodoi anaknya. Tuan-tuan lega kan? Kalau macam tu lega. Nasib baik ulama ni, dia jelaskan kita makna dhammatan tadi. Dia bahaskan pula pada makna perkataan dhammatan ni. Tidak, kita tak tahu dah makna dhammatan tu kena himpit sekali, kena je, tak tahu macam mana. Tapi ulama ni ajib, sebab Allah bagi kefahaman kepada ulama dalam menjelaskan sesuatu hukum dan hadis. Sebab hadis tu bahan mentah, dan mereka lah yang akan menjelaskan hukum-hukum tadi. Masya Allah, jazakumullah ahsanul jazak, rahmatan wasi'atan. Semoga Allah luaskan kubur ulama-ulama kita yang telah meninggal, dan sahabat-sahabat yang telah meninggal. Sahabat-sahabat tu memang dia orang granted dah. Ulama-ulama, semoga Allah cahayakan kubur mereka, terangi kubur mereka, luaskan kubur mereka, kerana meluaskan kefahaman kita dalam pemahaman terhadap hadis-hadis dan Al-Quran. Himpit manja je, ya, himpit manja. Himpit mak dua-dua. Bukan himpit nak tekan musuh. Nak tekan musuh. Itu himpit keras tu. Allahu Akbar. Dhammatan, cuma himpitan itu berbeza antara kafir dan Muslim. Orang Islam akan dihimpit dengan himpitan kasih sayang, seumpama ibu mendakap anaknya. Dan himpitan untuk orang kafir ialah himpitan seumpama musuh yang diterkam. Kenapa Nabi cuma perbahasan dia, kenapa Nabi berkata subhanallah dengan tasbih yang panjang? Kenapa Nabi kata subhanallah panjang ni Nabi kata? Ada pendapat mengatakan bahawa jenazah itu tidak menjaga istinjanya. Jenazah tadi
tak jaga istinja. Dia tak jaga istinja. Itu dia kena cari ilah juga. Cuma kita tidak memandang apa pun pada sahabat. Sahabat kita tak ada perbahasan. Cuma kita ambil tu sebagai ibrah. Kita kena jaga istinja kita, kencing kita tu, kita secara istibrak kita. Kita nak habiskan air kencing kita bila seorang lelaki, orang lelaki lah nanti kita belajar bab taharah tu. Banyak bab taharah tu yang kita nak belajar dalam daurah tu. Tuan-tuan jangan lupa je, jangan tertinggal lagi, insya-Allah. Ada apa-apa masalah jumpa. Okey, jadi itu je kita nak belajar dalam daurah tu. Kita bertaharah tu macam mana nak beristinja dengan baik supaya dia tidak menjadi kita kena azab kubur nanti di hari kiamat, di dalam kubur nanti. Kan? Jadi seumpama ibu mendaka anaknya, dan himpitan orang kafir ialah himpitan seumpama musuh diterkam. Kenapa Nabi bertasbih panjang? Ada pendapat menyatakan bahawa jenazah itu tidak menjaga istinjanya. Seorang sahabat yang Sa'ad bin Mu'az ni, 70,000 malaikat hadir sembahyang jenazah dia. Bukan sikit. 70,000 malaikat turun. Nabi berjinjing. Orang tengok, kenapa Nabi berjinjing ni? Sebab Nabi nampak malaikat 70,000 turun nak sembahyang jenazah dia. Hebat Sa'ad bin Mu'az ni. Aras bergegar masa dia nak mati. Ada hadis di bawah ni. Aras bergegar masa dia nak mati dengan kematian beliau. Dan Nabi sendiri mengimami jenazah beliau. Dan Nabi turun sendiri menguburi jenazah beliau. Nabi turun kat dalam kubur tu. Tetapi kubur tetap datang menghimpit. Dah sekali kena himpit juga. Sekali kena himpit. Hadis yang kedua, himpitan kubur. Dia ada kesinambungan dengan hadis tadi. Hadis ni ada kesinambungan dengan hadis tadi. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu. Wa ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza allazi taharraka lahu al-'arsyu wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu 70,000 minal malaika laqad dhamma dhammatan." Keluar. Laqad dhamma dhammatan summa furrija anhu, rawahu Nasa'i. Dalam riwayat Nasa'i tadi, dalam riwayat Imam Ahmad. Okey. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah aras, inilah orang. Allazi itu balik kepada orang. Siapalah? Sa'ad bin Mu'az lah. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az lah. Inilah orangnya. Siapa? Sayyidina Sa'ad bin Mu'az yang aras bergegar kerana kematiannya. Aras sampai bergegar kerana kematiannya. Hebat orang ni. Orang hebat pun kubur himpit juga. Kita orang tak hebat, tak tahulah macam mana, tuan-tuan. Pintu-pintu langit dibuka. Pintu langit tu buka untuk dia kerana gembira. Pintu langit tu buka, 70,000 malaikat menyaksikan jenazah dia. Menyaksinya menghadirilah. Maksudnya, kita terjemah syahadat tu, saya terjemah lafzi. Patutnya, malaikat tadi menyaksi, iaitu menghadiri, iaitu menyolak jenazah kepadanya. Akan tetapi dia telah dihimpit oleh kubur dengan satu himpitan. Kemudian dibuka. Mari himpit. Zub. Maka dibuka padanya. Hal hazal ladzi musyarun ilaih, merujuk kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Aras bergegar. Masa dia mati. Kenapa? Kerana meratapi, bersedih dengan kematiannya. Orang hebat ni, makhluk lain turut bersedih. Atau gembira menerima ataupun seronok ni nak terima ni. Tetamu istimewa nak mari naik atas ni roh dia. Atau aras bergegar kerana satu-satu kematian. Atau malaikat yang memegang aras itu sebenarnya bergegar untuk memuliakan beliau. Begitu juga untuk memuliakan beliau. Pintu-pintu langit dibuka. Seterusnya 70,000 malaikat hadir ta'zim, hadir untuk memuliakan beliau, untuk sembahyang jenazah dengan Nabi. 70,000 malaikat ni. Begitu besar kedudukan beliau. Arsy bergegar, langit terbuka, malaikat turun, tetapi kubur tetap menghimpit. Hebat mana pun kubur mari juga. Tuan-tuan, kubur datang juga menghimpit. Dengan berkat istighfar Nabi dan doa Nabi, beliau dibebaskan daripada himpitan kubur. Cuma ulama membahaskan di sini perkataan dhammatan tadi, tanwin, yang memberi makna takhfif. Masdar dia ada dua. Masdar ni dia atas makna bilangan sekali atau dua kali. Masdar ni tak ada jamak lah. So bilangan sekali lah. Masdar ni bilangan ataupun hai'ah, menunjukkan
sifat situasi macam mana himpitan tadi, keras ke lembut ke. Jadi sebab tu dia menunjukkan bilangan, dan satu lagi dia menunjukkan hai'ah, bentuk keras ke lembut. Jadi menunjukkan, jadi di sini kita dua murad, satu hai'ah, satu marrah, sekali himpit. Setiap orang mati akan sekali kena himpit. Dia kena himpit sekali. Setiap orang mati sekali kena himpit. Okey. Dan satu lagi ialah hai'ah. Hai'ah ni bentuk himpitan tu lembut ke, bentuk himpitan tu lembut ke ataupun tidak. Begitu. Beliau dihimpit sekali dengan himpitan kasih sayang. Beliau dihimpit sekali. Beliau dihimpit sekali. Dan dhammatan tu maksudnya kita kata takhfif, lembut lah himpitan kasih sayang. Tapi masih ada question. Subhanallah. Panjangkan ucapan itu untuk menunjukkan perkara yang menakjubkan. Masih lagi ada question. Kenapa berlaku demikian? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada himpitan kubur. Allah selamatkan kita dari himpitan kubur. Setiap orang mati akan dihimpit. Tak usah gedebel lah. Tak usah gedebel lah. Satu ketika saya pergi buat gas. Dia kata tak payah datang ni. Ada satu orang pakcik tu. Tak payah datang rumah saya. Kita orang dah pergi masjid dah. Kenapa kau ajak saya? Masa tu buat gas ziarah petang-petang buat gas. Saya jadi mutakalim masa tu. Kena marah dah. Saya pun kata pakcik ni. Saya jenis orang jahat juga. Jenis nak jawab dah. Pakcik ni kenapa pula pakcik ni dia marah aku. Aku pergi ajak dia ni. Saya pun kan mutakalim. Saya pun pakcik nak dengar cerita. Saya seronok. Seperti saya cerita Sa'ad bin Mu'az ni kat depan pakcik tu. Pakcik tu menangis. Orang menangis. Lepas tu dia jadi member dengan saya. Baik dah dengan saya. Lepas tu saya cerita Sa'ad bin Mu'az kita. Saya kata kita tak tahu. Kita datang ni untuk bentuk kubur kita tahu. Pakcik. Kita tak tahu. Orang hebat macam tu pun kena himpit kat kubur. Kita macam mana tak tahu. Tuan-tuan jangan buat gas mata tu. Habis marah orang. Habis marah orang. Saya cakap macam tu. Saya cerita Sa'ad bin Mu'az ni lah. Saya cerita suspend. Saya duduk dekat 5 minit. 10 minit saya duduk depan rumah dia. Masa tu kena gas tu. Lepas tu dia baik dengan saya. Dia almarhum dah. Masya Allah dah meninggal. Dan semoga Allah SWT luaskan kubur beliau. Allah SWT sejahterakan beliau di sana. Dan Allah tetapkan beliau bersama dengan orang-orang beriman. Waktu dia jadi kamcen dengan saya. Pergi masjid pun jumpa saya, angkat tangan saya. Kamcen dia saya dengar cerita kubur ni. Bawa kamcen. Dia duduk marah aja kat aku. Okey. Jadi insyaAllah. Jadi kita insyaAllah kita akan sambung. Esok, kemungkinan esok, saya sebenarnya kat Kelantan ni masih ada lagi kerja saya yang tak siap. Mungkin esok saya akan balik Kelantan tengah hari. Jadi esok sepatutnya kita malam. Jadi esok saya nak buat juga jadi kita nak buat pagi. Esok sepatutnya hari Selasa kita buat malam, tapi kita buat kelas pagi. Sebab tengah hari saya kena balik Kelantan. Saya ada 2-3 perkara lagi yang saya tak selesai lagi. Masalah saya ke Kelantan. Saya kena balik pula ke Kelantan ni. Adalah perkara yang sepatutnya yang saya bereskan di Kelantan. Tapi saya esok kita datang pagi. Kita jumpa pagi ya. Kita tak jumpa malam. Hari Rabu kita jumpa pagi di Kelantan. Tapi di alam maya lah. Jadi insyaAllah kita jumpa malam. Esok kita jumpa pagi. Kita tak jumpa malam. Sepatutnya jadual kita malam. Tapi kita ubah pada pagi insyaAllah. Lepas subuh saya akan buat 1 jam saja. 6.45, 7.45 insyaAllah. Esok pagi. Esok kita jumpa pagi lah insyaAllah. Jadi yang baik itu daripada Allah. Saya terlupa. Saya ada buat satu bisnes lah. Saja saya nak iklan kepada tuan-tuan. Saya ada buat bisnes jubah. Kalau siapa-siapa nak dapatkan jubah, boleh dapatkan daripada saya. Untuk pergi ke madrasah ke, beritahu madrasah-madrasah ke, nanti saya iklankan tentang jubah tu. Saja nak beritahu saja. Benda ni terhenti disebabkan oleh PKP. So orang yang nak hantar jubah tu pun, saya ada jubah. Saya buat jubah putih untuk madrasah. Untuk lelaki jubah putih. Dan jubah hitam untuk madrasah perempuan. Kalau siapa-siapa yang nak cuba nak dapatkan, boleh hubungi saya lah. Tapi jangan hubungi admin tu 017 tu, nombor saya personal 019 262 0729.
itulah sedikit sebanyak apa banyak lagi pengetahuan tu nanti saya cerita semula. Saja Naim kan jubah-jubah ni saya ada buat online jubah lah, kalau tuan-tuan nak dapatkan boleh insya-Allah. Insya-Allah. Untuk madrasah apa semua ada saiz apa semualah, nanti hubungi saya, nombor personal saya lah insya-Allah. Nombor personal saya untuk madrasah dan sebagainya. Itu insya-Allah. Nanti kita jumpa insya-Allah. Nanti kita jumpa insya-Allah. Untuk girlfriend boleh insya-Allah, tak jadi masalah. Okey insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu 'anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. 019 262 0729. Itu nombor personal saya. Boleh insya-Allah. Dalam masa terdekat sikit saya kena buat proses baliklah, sebab baru ni PKP saya kena hubungi kawan saya yang supply untuk saya, yang ada satu tukang jahit tu dia jahit. Boleh insya-Allah. Nanti insya-Allah tak jadi masalah insya-Allah. Wallahu a'lam.